Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau kurniakan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah petang hari ini adalah perjumpaan kita yang ketiga untuk mempelajari ayat dan hikmah dari surah Thaha. InsyaAllah dalam majlis ilmu kita di petang hari ini kita akan membaca ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sediakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya untuk kita tengok pada ayat-ayat yang kita akan pelajari nanti dan mungkin ayat-ayat lain yang berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh buka nota tafsir Ibnu Katsir yang telah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini kerana tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama di dalam majlis ilmu kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Thaha masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bahkan ia di antara surah-surah awal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan seruan dakwah di Mekah. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lagi pengalaman untuk berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi panduan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjadi pedoman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari kesabaran dalam berdakwah. Banyak kisah-kisah nabi-nabi terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memantapkan semangat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebaikan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat manusia ke jalan Allah. Kerana kita semua beriman bahawa semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyampaikan agama kepada umat manusia, semua menyeru untuk menghambakan diri kepada Allah, semua menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam kisah Nabi Musa yang akan kita banyak pelajari di dalam surah Thaha ini. Surah ini boleh kita jumpai dalam susunan yang ke-20 dalam mushaf Al-Quran. Dan tema utama dari surah Thaha adalah menyebarkan dakwah dengan penuh kesabaran, dan ianya telah pun ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mempelajari ayat-ayat ini bukan sahaja kita mempelajari tentang kesabaran dakwah dari Nabi Musa, bukan juga kita sahaja mempelajari kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, tapi ia akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk mengekalkan keimanan di dalam diri kita,
untuk mengekalkan keimanan di dalam ahli keluarga kita dan untuk menyebarkan dakwah kepada semua umat manusia. Surah Taha seperti yang telah kita pelajari boleh dibahagi menjadi 3 isi kandungan utama. Mula dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Al-Quran yang membawa peringatan. Mula dari ayat 9 sehingga ayat 98 dari surah Taha, dalam ayat-ayat yang panjang ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pengajaran dakwah dari kisah Nabi Musa. Dan pada bahagian akhir dalam surah ini yaitu mula dari ayat 99 sehingga ayat 135 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil pengajaran dari kisah-kisah Al-Quran, pengajaran yang berkaitan dengan keimanan, pengajaran berkaitan dengan akhlak, pengajaran berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengajaran berkaitan dengan dakwah, menyebarkan syariat Allah, menyebarkan agama Allah, menyebarkan petunjuk Allah pada diri kita, pada ahli keluarga kita, pada masyarakat kita dan pada semua umat manusia. Ini ayat-ayat yang insyaAllah kita akan pelajari dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Kita baca terjemahan ringkas dari ayat-ayat ini, baru kemudian kita buka nota tafsir Ibnu Katsir untuk kita melihat apa hikmah-hikmah pengajaran-pengajaran yang Al-Imam Ibnu Katsir kongsikan kepada kita di dalam tafsirnya. Pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ataha nudiya ya Musa." Falamma, maka apabila, ataha, dia sampai kepadanya, Musa sampai ke tempat api itu. Tempat api yang telah kita pelajari dalam majlis ilmu sebelum ini, di mana Musa bersama dengan ahli keluarganya tengah bermusafir, tengah berada dalam perjalanan bermusafir di satu malam yang gelap, di satu malam yang sangat sejuk. Musa dan ahli keluarganya tersesat dan Musa nampak dari kejauhan seperti ada api. Maka dengan penuh tanggungjawab Musa menyuruh ahli keluarganya untuk diam di satu tempat yang selamat, sehingga Musa pergi ke tempat api itu yang Musa berharap boleh berjumpa dengan seseorang di dekat api itu yang boleh memberikan kepada Musa petunjuk jalan, sebab dia dan ahli keluarganya tengah tersesat jalan, dan boleh jadi mendapatkan api sebab Musa dan ahli keluarganya di perjalanan malam hari yang sejuk itu susah untuk menyalakan kayu api. Maka falamma ataha nudiya ya Musa. Maka apabila Musa sampai ke tempat api itu, nudiya, dia pun diseru, ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka fakhla na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu. Fakhla na'alaika, maka bukalah kasutmu, bukalah kedua kasutmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau tengah berada di lembah tua yang suci. Engkau tengah berada di wadi tua, berada di lembah tua yang suci. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk membuka kasutnya kerana Musa tengah berada di tempat yang suci. Adakah dari ayat ini kita mengambil pengajaran jika kita mahu masuk ke dalam masjid, jika kita mahu masuk ke dalam surau, tempat yang suci, tempat kita melakukan ibadah, kita perlu membuka kasut kita sebagaimana apa yang biasa kita amalkan. Lalu bagaimana pula dengan keadaan dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada banyak keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat solat dalam keadaan memakai kasut. Bagaimana pula perbezaan antara apa yang ada pada ayat ini dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wa ana, dan aku, ikhtartuka, aku telah memilihmu. Aku telah memilihmu. Allah telah memilihmu untuk menjadi Rasul, wahai Musa. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Tiada Tuhan yang mencipta alam semesta ini, tiada Tuhan yang patut kita menyembah melainkan Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada Nabi Musa bahawa dia adalah Allah. Dia satu-satunya yang kita semua patut menghambakan diri kepadanya. Dia yang satu-satunya kita patut solat untuk kita mengingatnya. Dia yang satu-satunya kita solat sebagai usaha kita untuk mengingat Allah, untuk mengagungkan dan membesarkan Allah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ah, sesungguhnya hari kehancuran, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kehidupan di alam semesta ini. Atiyatun adalah sesuatu yang mesti akan datang, mesti akan tiba. Akadu ukhfiha, aku sengaja menyembunyikannya. Allah tidak memberitahu berkaitan dengan hari itu kepada sesiapapun. Allah merahsiakannya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk setiap jiwa, untuk ataupun supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang telah diusahakannya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau dihalangi daripada beriman kepadanya. Janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya, mempercayai akan hari kehancuran, hari kebangkitan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada umat manusia ke atas amal perbuatan yang mereka lakukan masa mereka hidup di dunia. Janganlah engkau dihalang oleh man la yu'minu biha, oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Wattaba'a hawa, dan orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya. Fatarda, jika engkau melakukan perbuatan seperti itu, jika engkau menghalang dirimu daripada beriman hanya disebabkan kerana orang lain yang tidak beriman, hanya kerana orang-orang yang menurut hawa nafsu, fatarda, maka engkau akan binasa. Ini ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 dari surah Thaha. Kita tengok Imam Ibn Katsir menyampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha," dan apabila dia sampai kepadanya, apabila Musa telah sampai ataupun menghampiri api yang dia nampak dari kejauhan. Di sini ada beberapa perkara yang mesti kita fahami. Yang pertama, berkaitan dengan akidah. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Dan di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah adalah makhluk yang Allah cipta. Semua selain Allah adalah makhluk yang Allah cipta.
Laisa kamitslihi syai'u. Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Maka, jika kita membaca ayat ini, boleh jadi akan ada sebahagian orang yang terkeliru dalam memahaminya. Boleh jadi ada orang yang menganggap bahwa api yang dinampak, api yang dilihat oleh Nabi Musa adalah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Api adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Api adalah benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya adalah sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam kisah Nabi Musa ada api dan bagaimana Musa datang kepada api tersebut, kemudian ada yang menyeru Musa dan mengatakan bahwa aku adalah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Api bukan Allah dan Allah bukan api. Jika Allah adalah api, api adalah Allah, apa yang membezakan kita dengan orang-orang Majusi yang menganggap bahwa api adalah gambaran dari Tuhan, api adalah penjelmaan dari Tuhan, api adalah Tuhan? Apa yang membezakan antara kita dengan mereka? Jika kita membaca ayat ini lalu menganggap bahwa Musa datang kepada Allah dalam rupa api. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ada anggapan seperti itu, kita kena tahu bahwa itu adalah anggapan yang salah. Itu adalah satu kepercayaan yang salah. Itu adalah satu kekeliruan yang besar. Jika kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api, mungkin boleh jadi juga ada orang yang mengatakan bahwa apa susah bagi Allah untuk dia menjadi api. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sifat Allah Maha Kuasa. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi pada masa yang sama, kita pun perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan perkara yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan perkara yang mustahil. Apa maksudnya? Maksud dari Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan perkara yang mustahil adalah Allah Subhanahu wa taala mustahil bertukar rupa menjadi makhluk. Kerana makhluk adalah sesuatu yang dicipta dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi Isa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadi api. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadi apa-apa makhluk. Kerana apabila Allah telah bertukar menjadi makhluk, maka ia bukanlah Allah, ia adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan menjadi Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan menjadi Dia yang Maha Mencipta. Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan menjadi Dia yang Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa taala akan berkekalan menjadi Dia yang tidak sama dengan apapun makhluk yang Dia cipta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita dah faham tentang hakikat ini bahwa api bukan Allah dan Allah bukan api. Apa yang Nabi Musa nampak adalah cahaya. Apa yang Nabi Musa nampak dari kejauhan adalah api. Dan api itu bukan Allah, cahaya itu yang dilihat oleh Nabi Musa bukanlah Allah. Jika ia bukanlah Allah, kenapa ketika Musa dekat ke tempat api itu, Nabi Musa mendengar seruan menyeru dia, "Ya Musa, wahai Musa." Dan Musa pun mendengar bahwa yang menyeru itu mengatakan, "Ana Rabbuka, aku adalah Tuhanmu." Di sini ada perkara yang tuan-tuan dan puan-puan mesti fahami. Ada perkara dalam akidah yang mesti kita fahami. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa berupa
kallamahu rabbuhu. Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepadanya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahyu kepada Nabi Musa tanpa melalui perantara malaikat Jibril, tanpa melalui perantara dari para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Allah Subhanahu wa taala misalnya menurunkan Al-Quran melalui Jibril. Jibril membawa firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril sampaikan kata-kata Allah, firman Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Musa mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, terus dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Nabi Musa. Tanpa melalui malaikat Jibril. Dan ia bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mana-mana nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mereka terus mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat. Dan itu telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa pada peristiwa yang tengah kita pelajari ini, dan ia pun telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Jika kita dah mengetahui dua hakikat ini. Hakikat yang pertama adalah api bukan Allah, Allah bukan api. Dan yang kedua adalah Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Musa. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa tanpa melalui Jibril. Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemuliaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata-kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Selepas kita memahami dua hakikat ini, selepas kita mengetahui dua perkara ini, maka kita akan mudah untuk memahami ayat-ayat yang kita akan pelajari dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pergi ke masjid, kita akan tahu bahawa masjid adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan kita pun tahu dengan penuh keyakinan bahawa Allah tidak berada di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam surau. Maka ketika kita datang ke dalam masjid, ketika kita datang ke dalam surau untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam masjid. Allah tidak berada di dalam surau. Bahkan jika kita berkesempatan untuk pergi haji, jika kita berkesempatan untuk pergi umrah, jika kita berkesempatan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, jika kita berkesempatan untuk pergi ke dekat Kaabah, kita akan tahu bahawa Kaabah adalah rumah Allah. Tapi kita sebagai orang-orang yang beriman tahu bahawa Allah tidak berada di dalam Kaabah. Kaabah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, awwala baitin wudi'a linnas, rumah Allah pertama yang didirikan untuk manusia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah berada di tempat itu. Kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah Subhanahu wa taala berada di dalam masjid, tanpa Allah Subhanahu wa taala berada di dalam Ka'bah. Ka'bah adalah tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kiblat untuk kita. Jika kita telah memahami hakikat ini, maka tempat yang Allah Subhanahu wa taala
membawa Nabi Musa untuk pergi ke sana adalah satu tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah haram, seperti Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjid Al-Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa dan negeri yang berada di persekitarannya, negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memberkati tempat-tempat itu, sebagaimana Allah memuliakan tempat-tempat itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala mahu berikan wahyu kepada Nabi Musa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita dah faham tiga hakikat tadi, yang pertama, api tadi bukan Allah. Allah bukan api. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Allah yang menciptakan cahaya. Allah menggunakan api tersebut hanya untuk menjemput Nabi Musa pergi ke tempat yang suci. Yang kedua, Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Musa untuk Allah berkata-kata kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa, berikan firman Allah kepada Nabi Musa tanpa melalui Jibril. Allah terus berkata-kata kepada Nabi Musa sebagaimana Allah berkata-kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Mi'raj, dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa wahyu itu, tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang suci, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sucikan banyak tempat-tempat yang lain, seperti Allah sucikan tanah haram, Allah sucikan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sucikan Al-Masjid Al-Aqsa. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, dan apabila dia sampai kepadanya, Nabi Musa sampai kepada tempat yang ada api itu, ini merujuk kepada api apabila Musa menghampirinya. Nudiya ya Musa, dia dipanggil, dia diseru dengan menyebut nama, ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Bermaksud, yang berkata kepada kamu dan memanggil kamu adalah Allah. Di sini yang tadi kita sebutkan sebagai punca dari kekeliruan. Kenapa? Kekeliruan ini akan lebih besar lagi jika kita terpengaruh dengan Israiliyat. Kekeliruan ini akan lebih besar lagi jika mungkin sebahagian dari tuan-tuan dan puan-puan satu ketika dahulu pernah tengok filem yang dibuat oleh orang bukan Islam berkaitan dengan sejarah para nabi, khususnya kisah Nabi Musa, di mana digambarkan yang berkata-kata kepada Nabi Musa adalah api itu. Api berkata-kata kepada Nabi Musa dan api itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Ini adalah punca kekeliruan. Tentunya kekeliruan tersebut penyebabnya adalah Israiliyat, sesuatu yang bukan berasal dari agama kita, sesuatu yang hakikatnya haram di dalam agama kita untuk kita melakonkan seseorang sebagai seorang nabi, melakonkan diri seseorang sebagai seorang rasul. Maka kekeliruan tersebut akan lebih besar bagi golongan orang-orang yang dulu pernah tengok movie yang berkaitan dengan nabi-nabi dari kalangan Banu Israel, khususnya kisah Nabi Musa. Sedangkan apa yang kita fahami adalah api tadi bukan Allah. Allah bukan api. Dan apa yang ada di dalam ayat ini yang mengatakan inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, adalah Musa mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala.
Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan untuk Allah berkata-kata kepadanya tanpa Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala layak untuk berbicara kepada Nabi Musa, untuk berkata-kata kepada Nabi Musa dengan mengatakan, "Ana Rabbuk," aku adalah Tuhanmu. Dan benar, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kepada kita semua. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata-kata kepada kita. Yang menjadi perbezaan adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada Nabi Musa. Musa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, meskipun Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada kita, tapi Allah rahsiakan itu dari kita. Allah tidak memperdengarkannya kepada kita. Macam mana kita boleh tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada kita? Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sahih daripada sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan bahawa apabila kita membaca surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menjawab bacaan kita. Setiap ayat dari surah Al-Fatihah yang kita akan baca, Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan jawaban. Misalnya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Sehinggalah ketika kita sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau sahaja ya Allah kami beribadah, Engkau sahaja ya Allah kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, Haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku layak untuk mendapatkan apa yang dia pinta, apa yang dia pohon. Maka hakikatnya Allah berkata-kata kepada kita, kepada hambanya, yang membezakan kita dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa kuasa untuk mengetahui dan mendengar apa yang Allah firmankan kepadanya. Nabi Musa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu apa yang Allah firmankan kepadanya. Fakhla na'alaika, dikatakan bahawa dia diperintahkan untuk menanggalkan sandalnya, kasutnya, kerana menghormati tempat yang diberkati. Sa'id bin Jubair, seorang tokoh ulama tabi'in, berkata, sebagaimana orang disuruh untuk membuka kasutnya ketika memasuki Ka'bah. Dahulu, pada generasi tabi'in, orang jika mahu masuk ke dalam Ka'bah, dan pada ketika itu tentunya mudah orang untuk masuk ke dalam Ka'bah, mereka disuruh untuk membuka kasut mereka agar mungkin kasut yang pijak najis tidak mengotori tempat yang suci itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk membuka kasut, untuk menanggalkan sandalnya ketika Musa memasuki tempat yang suci. Adakah ini menjadi dalil bagi kita untuk kita membuka kasut kita, untuk kita membuka sandal kita ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kita masuk ke dalam surau untuk kita solat di dalamnya? Tentunya jika kita membaca banyak riwayat sejarah berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat solat di dalam masjid. Sebahagian besar dari
sahabat-sahabat Nabi SAW termasuk Rasulullah SAW terbiasa untuk masuk ke dalam masjid dalam keadaan memakai sandal, dalam keadaan memakai kasut. Ini kerana Masjid Nabi SAW ketika pada masa Rasulullah SAW, masjid tersebut dibina di atas tanah dan alas Masjid Nabi SAW adalah tanah. Maka sebelum masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW banyak mengingatkan para sahabat untuk melihat kesucian dan kebersihan kasut mereka, sandal mereka sebelum mereka masuk ke dalam masjid. Pastikan kasut berada dalam keadaan bersih, pastikan kasut berada dalam keadaan suci sebelum mereka masuk ke dalam masjid, dan mereka diperkenankan oleh Rasulullah SAW untuk solat dalam keadaan memakai kasut, untuk mereka solat dalam keadaan memakai sandal, mengingat keadaan pada masa Rasulullah SAW, masjid pada masa Rasulullah SAW dibina di atas tanah, pasir ataupun batu-batu kerikil yang boleh jadi tidak membuat mereka selesa jika terpaksa berjalan tanpa memakai kasut, tanpa memakai sandal. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masa dan ada ketika yang Rasulullah SAW solat di atas tikar. Ada masa yang Rasulullah SAW solat tanpa memakai kasut, tanpa memakai sandal. Sehingga dua keadaan ini, kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berada dalam satu tempat yang susah untuk dia membuka kasut, stocking, sandal, maka dia boleh solat dalam keadaan memakai semua benda itu. Sebagai contoh, misalnya orang yang datang lambat untuk pergi solat Jumat, dan tak patut kita datang lambat untuk pergi solat Jumat. Jika ada keadaan yang tanpa disengaja seorang datang lambat dan tak jumpa tempat di dalam masjid, terpaksa dia solat di luar masjid dalam keadaan panas, yang sangat panas, dan dia tidak jumpa sesuatu yang boleh digunakan sebagai sajadah. Hanya satu helai kain yang boleh digunakan sebagai sajadah untuk bahagian muka dan tangan dia saja. Kaki, jika dia kena buka kasut berdiri di tempat yang panas itu akan menyusahkan dia, maka boleh dalam keadaan dia tahu kasut dia suci, dia boleh solat dengan menggunakan kasut. Sehingga ayat ini tidak menjadi satu perintah bagi kita umat Rasulullah SAW untuk mewajibkan kita membuka kasut, membuka sandal ketika kita masuk ke dalam masjid. Tetapi ia melihat kepada keadaan. Jika keadaan menuntut kita untuk solat dengan menggunakan kasut, dengan menggunakan sandal, maka solatlah dengan menggunakan kasut, dengan menggunakan sandal. Tapi jika semua keadaan selesa dalam rumah, kita tidak memakai kasut, maka solatlah tanpa memakai kasut. Dan sudah terbiasa kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan semua bersih, semua suci, maka lebih utama bagi kita dalam keadaan sekarang untuk masuk ke dalam masjid tanpa memakai kasut, untuk kita solat di dalam masjid tanpa memakai sandal. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau di lembah suci Tuwa. Tuwa mengikut kepada apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talha. Dia berkata bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata itu adalah nama lembah. Sebagian ulama tafsir berpandangan bahawa lembah Tuwa, Wadi Tuwa, berada di semenanjung Saina di dekat Mesir. Dan tepat di mana Wadi Tuwa itu berada, tiada sesiapa pun orang yang mengetahui dengan pasti di mana Musa memijakkan kakinya, di mana Musa mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kebanyakan ulama berpandangan bahawa lembah suci Tuwa adalah berada di semenanjung Saina di dekat Mesir,
mengikut kepada apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Katsir bahawa Nabi Musa memang tengah berada dalam perjalanan bermusafir untuk balik ke negeri Mesir. Wa ana ikhtartuka, dan aku telah memilihmu. Ini sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Allah berfirman, "Aku telah memilihmu di atas manusia dengan risalahku dan dengan ucapanku kepadamu." Di mana Allah berkata-kata kepada Nabi Musa tanpa melalui Jibril. Ini bermakna Allah Subhanahu wa taala memilih Musa ke atas semua manusia pada masa itu. Artinya, tentu kita tahu Nabi Musa bukan diutus pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah berfirman, "Inni istafaituka 'alan nas," sesungguhnya aku telah memilihmu ke atas umat manusia. Maksudnya adalah ke atas umat manusia yang hidup pada ketika itu. Bukan ke atas umat manusia sebelum Nabi Musa dilahirkan. Juga bukan ke atas umat manusia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Dengarkanlah apa yang Allah akan firmankan kepadamu. Allah berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana." Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Ini adalah, Al-Imam Ibn Katsir berkata, ini adalah kewajiban pertama ke atas semua orang yang mukallaf, ke atas semua manusia yang berakal, yang telah akil baligh, semua mukallaf, untuk mereka mengetahui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, tiada sekutu baginya. Artinya, semua orang yang memiliki akal, kewajiban utama mereka adalah, kewajiban pertama mereka yang paling utama adalah untuk mereka beriman bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mereka mencapai keimanan ini, banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada orang yang mendapatkan maklumat ini melalui Rasul yang Allah utuskan kepadanya. Ada orang yang mengetahui maklumat ini kerana membaca firman Allah yang Allah telah turunkan kepada utusannya, kepada Rasulnya. Ada orang yang mendapatkan maklumat ini melalui orang yang berjumpa dengan Rasul. Ada orang yang mendapatkan maklumat ini melalui umat manusia yang hidup generasi demi generasi selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengekalkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua masuk dalam golongan orang-orang mukallaf, orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, orang-orang yang telah sampai kepada masa akil balik dalam keadaan berakal, dan Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita petunjuk kebenaran untuk kita beriman bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan kepada kita mendapatkan petunjuk ini melalui ahli keluarga kita yang telah lebih dahulu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ahli keluarga kita pun dari generasi sebelumnya, sehingga kepada generasi sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ini bermaksud esakan aku sahaja untuk beribadah, dan dirikanlah ibadah kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun.
Wa aqimis salata lidzikri, dan lakukanlah salat untuk mengingatku. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir sampaikan kepada kita dua makna untuk ayat ini. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat, lakukanlah salat untuk mengingatku. Yang pertama adalah salatlah untuk mengingatku. Maksudnya adalah jika kamu mahu mengingat Allah, jika kamu mahu membesarkan Allah, jika kamu mahu mengagungkan Allah, maka dirikanlah salat. Jika kita tengah berada dalam keadaan ingin mengingat Allah, maka di antara cara yang paling utama adalah dirikanlah salat. Dan bila-bila masa kita boleh mendirikan salat, melainkan masa-masa yang Rasulullah SAW larang kita untuk menunaikannya. Rasulullah larang kita salat selepas salat subuh. Misalnya, Rasulullah SAW larang kita salat selepas salat asar sehingga masuk waktu maghrib misalnya. Maka selain dari masa-masa itu, kita boleh melakukan salat ketika kita mahu mengingat Allah. Misalnya, tuan-tuan dan puan-puan bangun di tengah malam dan mahu mengingat Allah, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh mendirikan salat malam. Tuan-tuan dan puan-puan di pagi hari ingin mengingat Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh mendirikan salat duha. Selepas salat zuhur, tuan-tuan ada masa yang tuan-tuan mahu mengingat Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka ingatlah Allah dengan mendirikan salat. Salatlah untuk mengingat aku. Kemudian makna yang kedua adalah dan dirikanlah salat apabila kamu mengingati aku. Maksudnya adalah salat adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tunaikan, dan di antara syarat untuk kita salat adalah kita mesti solat dalam keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang terlupa untuk solat, orang yang terlupa memang tak solat. Contohnya, orang tak dengar azan dan disibukkan dengan sesuatu, maka dia tidak ingat apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu solat, maka dia pun tidak solat. Sehingga makna yang kedua ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ianya dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya adalah apa yang Rasulullah SAW sabdakan, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha ta'ala qala wa aqimis salata li dzikri." Yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kamu tidak salat kerana tertidur atau lupa, maka hendaklah dia segera salat apabila dia ingat. Kerana sesungguhnya Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan lakukanlah salat kerana mengingatku. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini mengajarkan kepada kita bahawa sebagai manusia, terkadang kita lalai, terkadang kita terlupa. Terkadang kita tak mendengar azan sehingga kita terlepas 1-2 solat. Terkadang kita tertidur sehingga kita tertinggal solat. Jika keadaan seperti ini terjadi, lalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat bahawa kita belum lagi menunaikan kewajiban solat, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi SAW adalah fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia segera solat apabila dia ingat. Jika kita lambat untuk bangun solat subuh, maka segeralah solat subuh. Jika kita teringat bahawa tadi tak solat zuhur lagi, tadi tak solat zuhur, memang tadi kita solat Jumaat. Contoh, semalam, hari Khamis, tak lagi solat zuhur. Kenapa tak solat zuhur semalam? Semalam tak dengar azan, kemudian ada beberapa kerja yang kita buat, sehingga kita dilalaikan dengan pekerjaan tersebut, tak ingat solat.
keesokan harinya baru kita ingat bahawa malam tadi kita tak lagi solat zuhur. Maka apa yang patut kita lakukan jika kita berada dalam keadaan suci, dah ambil air wudhu, maka segeralah solat. Jika belum segera ambil air wudhu, segera kita solat. Kita solat zuhur untuk solat yang tak lagi kita tunaikan semalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-15, "Innas sa'ata atiyah." Sungguhnya hari kiamat itu mesti akan datang. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ini bermakna ia telah ditetapkan dan tidak ada yang mengelakkannya dan ia mesti terjadi. Akadu ukhfiha, aku hampir menyembunyikannya. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Ibnu Abbas berkata, ini bermaksud tiada siapa yang mengetahui waktunya melainkan aku, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ramalan-ramalan orang yang mengatakan bahawa ini petanda sudah sekejap lagi akan terjadi hari kiamat, hari kehancuran, maka itu semua adalah orang-orang yang saja buat pandai. Sebab perkara seperti ini tiada sesiapa pun yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar tiap-tiap orang mendapat balasan dari apa yang diusahakannya. Aku akan menetapkannya dan ia tidak dapat dielakkan. Hari kiamat mesti akan terjadi. Aku pasti akan memberi balasan kepada setiap orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Oleh itu, janganlah engkau terpesong, janganlah engkau terpedaya, janganlah engkau terhalang oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini ditujukan kepada semua individu mukallaf. Maksudnya, ayat ini tertuju kepada kita. Ayat ini meskipun dikatakan kepada Nabi Musa, meskipun ayat ini difirmankan oleh Allah, surah Thaha ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tentunya pengajarannya adalah untuk kita semua. Maksudnya, janganlah kamu mengikuti jalan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupan dunia ini. Dia derhaka kepada Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang berperilaku seperti orang-orang ini, maka sesungguhnya dia telah gagal dan rugi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir ayat yang ke-16, wattaba'a hawahu watarda, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga kamu, jika keadaan mereka menghalang kamu daripada beriman akan balasan akhirat, maka kamu akan menjadi golongan orang-orang yang binasa, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Dari ayat ini kita banyak mempelajari tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Di akhir majlis ilmu ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama adalah di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa adalah Allah berkata-kata kepadanya. Dan kita pun tadi dah sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemuliaan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah perintah untuk menunaikan solat fardu 5 waktu tanpa Allah utuskan Jibril
tanpa melalui Jibril. Allah yang berkata-kata kepada Rasulullah, Allah yang terus berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kefarduan solat 5 waktu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, memahami, mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadanya. Kemudian pengajaran yang kedua adalah solat adalah jalan untuk mengingat dan memuliakan Allah. Jika kita ada masa mahu mengingat Allah, maka di antara jalan untuk mengingat Allah adalah dengan solat. Banyak jalan yang lain, membaca Al-Quran, berdoa, bertasbih, berzikir, berdoa, berselawat. Itu semua jalan untuk mengingat Allah. Di antara jalan yang utama adalah solat. Kemudian, solat juga ibadah yang patut kita tunaikan dalam keadaan kita sempurna ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran ketiga adalah tipu daya dunia dan tipu daya dari orang-orang yang beriman. Jangan sampai memalingkan kita daripada keimanan akan balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat, agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.